Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang kaedah daripada kitab Al-Wajiz fi Idahi Qawaidil Fiqhi Al-Kulliyah, muka surat 260 hingga 261. Okay, baiklah. Al-Qa'idah Al-Kulliyah Al-Furu'iyah Al-Rabi'ah, kaedah kulliyah cabang yang keempat. Waradat hadhil qa'idah bi alfadhi mukhtalifah. Kaedah ini datang dalam beberapa lafaz yang berbeza-beza. Alif, ad-darar al-ashaddu yuzal bid-dararil akhaf. Maksudnya kemudaratan yang berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Yukhtaru ahwan syarrain atau akhafud dararain, dipilih yang lebih mudah daripada dua kejahatan ataupun yang lebih ringan daripada dua kemudaratan. Jim, idza ta'arada mafsadatan ru'ya a'zamahuma dararan birtikabin akhaffahuma. Sekiranya bertembung dua mafsadah yang di mana kedua-dua mafsadah ini mempunyai mudarat yang besar, maka dilakukan yang lebih ringan. Dal wa idza ijtama'a dararan asqata al-asgharu lil akbar. Dan sekiranya terhimpun dua kemudaratan, maka akan menggugurkan yang lebih kecil itu yang besar. Maksudnya yang kemudaratan yang lebih kecil itu akan menggugurkan yang lebih besar. هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها فهي متحدة المعنى. Dan kaedah-kaedah ini walaupun daripada alif sampai dal tu, walaupun dia berbeza pada lafaznya, tetapi dia adalah mempunyai makna yang sama, iaitu ay annal amra idza dara baina dararain ahaduhuma ashaddu min al-akhar fayatahammalu ad-dararul akhaf wala yartakibul ashad. Okey, maksudnya sekiranya ada perkara yang berputar antara dua kemudaratan, di mana salah satunya lebih berat dan lagi satu tu di mana salah satunya lebih berat daripada yang lagi satu, maka yang ambil adalah kemudaratan yang lebih ringan dan tidak dilakukan yang lebih besar itu. Aslul qa'idah, asal kaedah ini ialah wal aslu fi hadhil qawaid qauluhum, dan asal bagi kaedah ini ialah kata-kata mereka, iaitu inna man ibtala bi baliyatain wa hum mutasawiyatan ya'khudh bi ayyatuhuma sya'an wa in ikhtalafata yakhtar ahwanuhuma لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة. Sekiranya sesiapa yang diuji dengan dua cabaran atau dua ujian dan kedua-dua ujian ini adalah sama, maka ya'khudh bi ayyatuhuma sya'an, dia boleh ambil mana-mana saja. Tetapi sekiranya berbeza, maka diambil yang lebih mudah daripada keduanya, kerana melakukan yang haram itu memang tak boleh kecuali sekiranya ada kemudaratan, dan darurah ni memang tak boleh ditambah-tambah. Min furu'in hadhil qa'idah wa amthilatiha, antara cabang-cabang kaedah ini dan contoh-contohnya. Yang pertama, law kana bi rajulin haraj law sajada saladamuhu yumi'u wa yusalli qa'idan li'anna tarka as-sujudi ahwanu min as-salah ma'al hadath inda min yujibuna intiqad al-wudu'i عند سيلان الدم ولأن ترك السجود أهون من الصلاة مع النجاسة ولأن الدم نجس وملوث ولأن الدم نجس وملوث كما أن ترك السجود في هذه الحالة
يدفع عن الجريح ضرر خروج الدم ونزفه والزيادة ضرره أو تأخر براه. Okay, untuk konteks yang pertama ni, contoh yang pertama ni, sekiranya ada seorang lelaki yang luka dan kalau dia sujud tu, dia akan mengalir darahnya. Maka dia boleh solat secara duduk sahaja sebab bila dia meninggalkan sujud itu adalah lebih mudah ataupun lebih ringan daripada solat dalam keadaan berhadas. Dan antara yang mewajibkan kita untuk berwuduk semula ialah sekiranya darah mengalir. Dan sebab meninggalkan sujud adalah lebih ringan daripada solat dengan najis, kerana darah itu adalah sejenis najis dan kotoran. Dan juga apabila meninggalkan sujud ni, dalam keadaan ni dia boleh kalau dia sujud, dia akan lagi mudarat dan akan terukkan lagi dia punya luka tu. Yang kedua, law anna musalliyan law salla qa'iman yankashifu min awratihi ma yamna'u jawazus salah. ولو صلى قائدا لا ينكشف منه شيء فإنه يصلي قائدا لأن ترك القيام أهون. Sekiranya ada seorang yang dia solat, tapi kalau dia solat berdiri, maka akan tersingkap auratnya yang menghalang dia daripada dia boleh solat. Maksudnya boleh batal lah. Ataupun kalau dia diri tu memang tak cukup syarat untuk dia solat sebab tak tutup aurat secara sempurna kan. Dan kalau dia solat secara duduk, dia punya aurat tu tak tersingkap, maka dia diharuskan untuk solat secara duduk, kerana meninggalkan qiyam itu adalah jauh lebih mudah, jauh lebih ringan daripada solat dalam keadaan dia nampak aurat. Okay, seterusnya, walau ibtala'at dajjajah syakhsun lu'lu'ah thaminatin li ghairihi falisahibil lu'lu'ah an yatamallaka ad-dajajata biqimatiha liyudhabbihuha. Sekiranya ada seekor ayam milik A contohnya, dia telan mutiara yang sangat mahal, yang milik B. Okay, so B ni, iaitu pemilik mutiara ini, maka dia kena memiliki ayam itu, kena ambil ayam tu dengan harganya. Maksudnya dia kena belilah supaya dia boleh sembelih ayam itu untuk mendapatkan semula dia punya mutiara. Okay. Yang seterusnya, yang keempat, wa idza khashiya man fi as-safinati gharaqaha fa innahu yarmi minha ma thaqala min al-mata' wa yaghramu ahlu as-safinati ma ramu bihi ala qimatin ma ma'ahum min al-mata'. Sekiranya ada seorang tu ditakut ditakut akan tenggelam kapal yang dinaiki tu, maka dia boleh mengeluarkan ataupun dia boleh campak keluar barang-barang ataupun muatan-muatan yang berat, walaupun orang-orang yang di atas kapal itu akan kerugian disebabkan barang-barang ni dibuang. Okay, seterusnya yang kelima, jaza syaqqa batnil mar'atil maitati li ikhrajil janini idza kanat hayatuhu turja. Dibolehkan untuk membelah perut seorang mayat wanita untuk mengeluarkan janin dia sekiranya boleh diselamatkan bayi itu punya, boleh diselamatkan lagi lah bayi itu. Okay, seterusnya yang keenam, law ahatal kuffaru bil muslimin wala muqawamah bihim jaza dufi'al mal ilaihim wa kadhalika jaza istinqadh al asra minhum bil mal idza lam yumkin bi ghairihi lianna mafsadah baqaihim bi aydihim wa istilamihim lil muslimin a'zamu min badl al mal. Sekiranya orang kufar mengelilingi orang Muslim dan orang Muslim ni tak boleh nak lawan mereka, maka boleh untuk mempertahankan diri dengan membayar mereka. Dan begitu juga boleh, maksudnya orang yang kena tahan ni dia boleh cakap tak apalah, saya bayar awak supaya saya boleh keluar. Ataupun boleh juga, diharuskan juga untuk
menebus mereka dengan harta benda. Sekiranya, sebab kalau tak buat macam tu, mafsadah mereka kekal di tangan orang kafir ni adalah jauh lebih besar daripada kerugian harta benda. Okay, seterusnya contoh yang ke-7, law haddada bil qatli aw yarmi nafsahu min makanin 'alin kal manarah mathalan fahal lahu an yakhtar wa hal al mafsadatan huna mutasawiyatan 'inda Abi Hanifah rahimahullah له الخيار إن شاء فعل ذلك وإن شاء لم يفعل ويصبر حتى يقتل لتساوي البليتين. Sekiranya ada orang dia ada diancam dengan bunuhan, dan dia ada dua pilihan je, sama ada dia tunggu sampai dia kena bunuh atau dia lompat, yarmi nafsahu min makanin 'alin, dia lompat daripada tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi macam contohnya macam menara yang tinggi lah, maka adakah dia ada pilihan, dan adakah dua-dua mafsadah ini setaraf ataupun sama besar mudaratnya. Dan untuk konteks ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama ialah Abi Hanifah rahimahullah. Beliau berpendapat dia boleh pilih mana-mana. Dia boleh pilih sama ada dia nak lompat boleh, ataupun dia nak tunggu, dia nak sabar je sampai ada orang datang bunuh dia pun boleh. Itu pendapat Abu Hanifah. Yang kedua ialah pendapat Abi Yusuf wa Muhammad rahimahumullah. Sekiranya yasbiru wa la yulqa bi nafsihi lianna fi ilqa'i nafsihi syabaha al-intihar wa huwa la yajuzu bihal wa la yajuzu lil muslim an yu'ayyina ala qatli nafsihi. Maka menurut Abi Yusuf dan Muhammad rahimahumullah, pendapat mereka adalah untuk dia bersabar dan untuk tidak lompat ataupun untuk tidak melontarkan dirinya. Tak lompat lah. Kerana sekiranya dia lompat, maka itu menyerupai ataupun macam bunuh diri lah. Al-intihar tu bunuh diri. Dan ini adalah memang tak boleh, dan juga tidak boleh untuk seorang orang Islam untuk committed untuk dia bunuh dirinya sendiri. Wa huwa as-sahih insya-Allah, dan ini adalah pendapat yang lebih sahih lah insya-Allah. Tetapi hadza bi khilaf ma la kana fi safinah فاحترقت فهو بالخيار بين أن يلقى بنفسه في الماء وإن كان يخشى الغرق أو يبقى في السفينة فيحترق. وعند الحنابلة خلاف في المسألة وعند أحمد فيها روايتان. Okay, keadaan ini berbeza. Sekiranya ada orang yang dia berada di atas kapal yang dan kapal tu terbakar, maka dia ada pilihan antara dia lompat daripada kapal tu dan terjun ke dalam air, walaupun dia takut dia akan tenggelam, ataupun dia juga boleh untuk kekal di atas kapal terbakar itu dan kemungkinan dia akan terbakar. Dan menurut Hanabilah, menurut mazhab Hanbali, ada khilaf dalam masalah ini. Wa inda Ahmad fiha riwayatan, dan menurut Ahmad ada dua riwayat. Sebagai kesimpulan ringkas, kaedah ini menerangkan tentang sekiranya berlaku bertembung dua kemudaratan atau dua perkara yang kalau ikutkan tak boleh buat lah mana satu pun, dua-dua tak boleh buat. Tapi sekiranya terpaksa, dalam keadaan darurat terpaksa buat, maka pilih salah satu yang lebih ringan. Dan sekiranya ada dalam setengah konteks, sekiranya tak tahu mana satu yang ada setengah perkara yang ulama berselisih pendapat sama ada yang lagi satu lebih berat ataupun ataupun dia sama, sebagaimana contoh yang telah disebutkan tadi, di mana diancam bunuh dengan sama ada nak lompat. Dan saya rasa itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.